Setiap kejayaan yang manis pastinya bermula dengan pelbagai cerita dan pengalaman pahit. Usaha dan keazaman yang tinggi juga perlu diutamakan supaya dapat memperoleh kejayaan yang luar biasa. Oleh itu, di sini terdapat 5 pekerjaan orang terkaya di Malaysia sebelum digelar bilioner. Tahniah Falcon Gaming, anda telah memenangi giveaway duit dari admin. Sila DM Instagram Top 5 Malaysia untuk tuntutan hadiah. Sekiranya anda ingin mengetahui cara untuk memborong barang dengan harga yang sangat murah dari Jepun dan China dan menjualnya di Shopee dan lain-lain, admin recommend beli e-book ini. Harga barangan di sini sehingga 3 kali ganda lebih murah dari pasaran dan boleh menggunakan phone sahaja untuk membeli. Grup support Telegram juga diberi. Nombor 5. Syed Mohtar Al-Bukhari. Tan Sri Syed Mohtar Shah bin Syed Nur Al-Bukhari berumur 68 tahun dan merupakan ahli perniagaan dan orang Melayu paling kaya di Malaysia dengan nilai kekayaan sebanyak 4.47 bilion ringgit pada tahun 2020. Beliau merupakan anak pedagang ternakan yang miskin dari Kedah dan tidak mengambil peperiksaan SPM kerana tidak mampu membiayai yuran peperiksaan. Kehidupan keluarganya serba kekurangan sehinggakan rumah kayunya tidak mempunyai katil, meja mahupun kerusi. Sewaktu kecil, beliau membantu ibunya menanam sayur dan membantu bapanya menternak lembu dan kerbau. Ketika berusia 19 tahun, beliau pernah memulakan perniagaan daging lembu dan kerbau dan 2 tahun kemudian beliau membuka syarikat pengangkutannya sendiri yang bermula dengan 2 buah lori. Kemudian lori tersebut diguna untuk memulakan perniagaan beras pula. Kini, beliau merupakan pemilik syarikat Roti Gardenia dan mempunyai pelbagai jenis perniagaan lain seperti perniagaan beras, gula dan banyak lagi. Dengan pelbagai perniagaan yang dilakukan, kini kesemua syarikatnya mempunyai lebih 67,000 tenaga kerja. Walaupun memiliki kekayaan yang luar biasa, namun beliau banyak melakukan kerja-kerja amal dan kebajikan terutamanya di negeri Kedah dan Perak. Hal ini kerana sejak kecil ibunya sudah mendidik untuk sentiasa bersedekah kepada fakir miskin. Kini beliau memiliki Yayasan Islam Al-Bukhari yang telah membina Muzium Kesenian Islam yang bernilai 70 juta di Kuala Lumpur. Selain itu, beliau juga mempunyai Pusat Perubatan Al-Bukhari di mana ia mempunyai 36 unit hemodialisis yang diberi secara percuma. Beliau juga telah membina sebuah kompleks Al-Bukhari yang bernilai 400 juta ringgit di Kedah yang terdiri daripada masjid, pusat perubatan, pusat komuniti, rumah anak yatim, akademi khas warga tua dan pusat pengajian tinggi iaitu Universiti Antarabangsa Al-Bukhari. Seterusnya, Yayasan Al-Bukhari juga telah menubuhkan kelas tuition untuk pelajar-pelajar miskin. Setiap tahun, sebanyak 150 orang pelajar miskin daripada 30 buah negara ditempatkan di kompleksnya bagi mengikuti kelas bahasa Inggeris sebelum melangkah kaki ke universiti. Nombor 4. Tan Sri Lee Shin Cheng. Tan Sri Lee Shin Cheng meninggal dunia pada Jun 2019 ketika berusia 79 tahun. Beliau merupakan seorang ahli perniagaan, pelabur dan dermawan Malaysia. Sebelum ini, beliau menerajui IOI Corporation Berhad atau lebih dikenali sebagai IOI Group yang menguruskan perniagaan kelapa sawit, pemaju hartanah, pusat peranginan dan banyak lagi. Antara hartanah miliknya yang terkenal ialah Marriott Hotel Putrajaya, Palm Garden Hotel dan juga pusat beli belah yang terkenal di Malaysia iaitu IOI City Mall. Industrial Oxygen Incorporated juga dikenali sebagai IOI mencatatkan lebih 30,000 orang pekerja pada tahun 2016 daripada 25 buah negara. Pada tahun 2019, beliau mencatatkan nilai kekayaan sebanyak 23 bilion ringgit menurut Forbes dan merupakan orang kelima terkaya di Malaysia. Tan Sri Lee Shin Cheng dibesarkan di Kuala Lumpur di mana bapanya mengusahakan kedai makanan Cina secara kecil-kecilan. Dahulu, beliau meninggalkan sekolah pada usia 11 tahun untuk membantu keluarganya dengan menjual aiskrim menggunakan basikal sahaja. Setelah 4 tahun barulah beliau menyambung semula persekolahan. Sewaktu berusia 22 tahun pula, beliau pernah memohon jawatan penyelia di ladang kelapa sawit milik Eropah namun permohonannya ditolak kerana tidak boleh berbahasa Inggeris. Setelah 20 tahun berlalu, beliau berjaya membeli syarikat kelapa sawit itu dan dari situ bermulalah kejayaan beliau. Nombor 3. Tan Sri Syed Azman. Tan Sri Syed Azman merupakan seorang bilioner Melayu berasal dari Sungai Petani Kedah di mana bapanya merupakan seorang penjawat awam dan ibunya suri rumah. Beliau asalnya merupakan seorang pegawai perisikan tentera yang berkhidmat selama 13 tahun di Angkatan Tentera Malaysia hingga memperoleh pangkat Major. Setelah berhenti dari tentera, beliau dan isteri memulakan perniagaan kereta terpakai iaitu mengimport kereta dari London ke Malaysia. Selain itu, beliau juga mendapat kepercayaan daripada Honda di Jepun untuk mengedar kereta
ceritanya ke Malaysia. Kejayaan luar biasanya bermula apabila beliau membeli sebuah helikopter peribadinya sendiri dan menyewakannya. Di situ beliau sedar bahawa permintaan untuk helikopter ini tinggi di Malaysia. 5 tahun kemudian, beliau berjaya mendapatkan kontrak pertama untuk menyediakan perkhidmatan helikopter untuk membawa pekerja sektor minyak dan gas ke pelantar. Kini kontrak itu bernilai sehingga 8 bilion ringgit dan Tan Sri Syed Azman memiliki lebih 40 buah helikopter dan 4 buah jet persendirian dan mempunyai nilai kekayaan sebanyak 2.9 bilion ringgit menurut Forbes dan merupakan orang Melayu kedua terkaya di Malaysia. Nombor 2, Tony Fernandes. Tan Sri Tony Fernandes berumur 56 tahun dan berasal dari Kuala Lumpur. Bapanya merupakan seorang doktor yang berasal dari India dan ibunya dari Melaka. Beliau mendapat pendidikan awal di The Alice Smith School Kuala Lumpur dan menyambung pelajaran di sekolah berasrama Epsom College England ketika berusia 12 tahun. Seterusnya, beliau menamatkan pengajian dalam ijazah sarjana muda perakaunan di London School of Economics. Tony pernah bekerja sebagai seorang auditor, eksekutif kewangan di Virgin Record London ketika berusia 23 tahun dan pernah menjadi ahli Institute of Chartered Accountant di England and Wales. Seterusnya, beliau juga pernah mengetuai Warner Music Group sebagai naib presiden di Asia Tenggara pada tahun 1992. Setelah lama tinggal di England, Tony akhirnya pulang ke Malaysia demi merealisasikan impiannya sejak kecil lagi untuk mempunyai syarikat penerbangannya sendiri. Tony bersama teman rapatnya iaitu Kamarudin Meranon bersetuju untuk bersama memulakan syarikat penerbangan dengan mengeluarkan wang simpanan masing-masing dan berjaya mengumpul modal sebanyak RM1 juta pada Mei tahun 2001. Namun, pada ketika itu, kerajaan sudah tidak lagi mengeluarkan lesen bagi syarikat penerbangan baru. Beliau kemudian mendapat nasihat dari Tun Mahathir supaya membeli sahaja syarikat penerbangan sedia ada iaitu AirAsia Sdn Bhd daripada DRB Highcom. Ketika itu, ramai menganggap tindakan membeli syarikat tersebut kurang bijak kerana syarikat itu mempunyai banyak hutang dan masalah. Namun, demi cita-cita dan semangat, beliau meneruskan juga hasratnya walau 1000 dugaan melanda kerana beliau percaya dengan menyediakan servis yang baik dan harga yang murah akan menarik semula pelanggan bersama AirAsia. Kini setelah 19 tahun beroperasi, Tony dan rakan-rakan berjaya membuktikan syarikat Malaysia ini setanding antarabangsa dan mampu mengubah landscape industri penerbangan negara selaras dengan misi syarikat iaitu Now Everyone Can Fly. Kini Tony Fernandes merupakan orang ke-41 terkaya di Malaysia dan mempunyai nilai kekayaan sebanyak 1.4 bilion ringgit. Nombor 1, Tan Sri Azman bin Hashim. Tan Sri Azman bin Hashim kini berusia 80 tahun, lahir di Kuala Lumpur dan merupakan orang Melayu keempat terkaya di Malaysia dengan nilai kekayaan sebanyak 1.7 bilion ringgit. Beliau mempunyai 13 adik-beradik dan bapanya merupakan seorang juruteknik dan ibunya seorang guru sekolah yang kemudiannya menjadi guru besar sekolah perempuan Kampung Baru, Kuala Lumpur. Ketika berusia 15 tahun, beliau mengambil peperiksaan senior Cambridge dan mendapat grade pertama. Beliau juga telah ditawarkan perakaunan dengan beasiswa rancangan Colombo yang membawanya ke Australia dari tahun 1955 hingga 1960. Beliau pernah menjadi setiausaha dan akauntan sebelum berumur 21 tahun. Selepas tamat pengajian, beliau mula menabur bakti bersama Bank Negara, namun pada tahun 1963, beliau mengambil keputusan untuk memulakan firma perakaunannya sendiri iaitu Azman & Co. Selain itu, beliau juga pernah menjadi pengarah eksekutif Malayan Banking Berhad dan Kuang Yi Bank dan akhir sekali menjadi pengerusi kumpulan M-Bank sehingga hari ini. Kini, Tan Sri Azman bin Hashim adalah pengerusi eksekutif M-Corp Group Berhad dan pengerusi bagi beberapa anak syarikat kumpulan M-Bank dan juga M-Corp Properties Berhad. Beliau kini mempunyai menara M-Bank di tengah ibu kota, bangunan perniagaan M-Corp dan M-Corp Mall di Petaling Jaya. Itu sahaja video pada hari ini. Jom komen kelima-lima bilioner Malaysia di atas yang manakah anda kagumi dan ingin menjadikannya sebagai inspirasi. Komen juga pekerjaan yang korang pernah lalui. Komen yang terbaik akan dipilih sebagai pemenang giveaway pada video seterusnya. Sekiranya anda ingin mengetahui cara untuk memborong barang dengan harga yang sangat murah dari Jepun dan China dan menjualnya di Shopee dan lain-lain, admin rekomen beli e-book ini. Harga barangan di sini sehingga 3 kali ganda lebih murah dari pasaran dan boleh menggunakan phone sahaja untuk membeli. Grup support Telegram juga diberi. Kepada sesiapa yang ingin memenangi giveaway duit, tekan like, subscribe, butang loceng dan komen pendapat korang tentang video ini. Komen paling menarik dan banyak like akan dipilih sebagai pemenang. Ini ialah bukti bahawa admin jujur dan memilih pemenang secara rawak. Tiada penipuan yang berlaku. Ikhlas dari hati. Terima kasih. Itu sahaja video pada hari ini. Jangan lupa tekan like, subscribe dan share video ini kepada kawan-kawan yang lain.